Antara paparan menarik hari ini, warisan mahu masuk Barisan Nasional. Anak bekas Perdana Menteri disiasat SPRM. Kelantan bermasalah sejak Perdana Menteri sekarang jadi Menteri Kewangan dulu. Ahmad Zaid tegur MCA agar jangan berbalak. Presiden Parti Warisan Datuk Seri Muhammad Shafie Afdal tidak menolak kemungkinan membentuk kerjasama rasmi dengan UMNO Sabah berdasarkan keterbukaannya menerima mana-mana parti sebagai rakan. Beliau berkata warisan sentiasa terbuka bekerjasama dengan parti lain, malah pernah menjemput beberapa parti sebelum ini. Secara tidak rasmi katanya UMNO Sabah menunjukkan minat kerjasama dengan warisan sejajar persefahaman yang terjalin di peringkat nasional. Ini Alhamdulillah, cuma kita secara informal. Ya, dengan kerjasama saya maklumkan dengan presidennya Datuk Zahid, saya maklumkan dengan pengurusi perhubungan dengan Bung Mokhtar, kerjasama di antara kita itu tidak jadi masalah. Di pusat kita kerjasama dengan UMNO juga. Malahan kita di situ kerjasama dengan kerajaan perpaduannya. Ya, kita kerjasama. Ahli Parlimen Sempurna itu mengulas desas-desus mengenai kerjasama warisan dan UMNO yang dilihat bakal memberi cabaran kepada gabungan rakyat Sabah pada pilihan raya negeri yang dijangka pada 2025. Spekulasi mengenai kerjasama itu bermula ketika krisis politik Sabah yang menyaksikan UMNO Sabah dan Warisan sepakat menyatakan hilang kepercayaan terhadap Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jino pada Januari lalu. Hubungan baik kedua-dua parti itu berterusan berdasarkan kehadiran pemimpin masing-masing dalam majlis anjuran kedua-dua parti, termasuk ketika sambutan Aidilfitri sepanjang Syawal lalu. Muhammad Syafiq berkata kerjasama baik Warisan dan UMNO sudah bermula di peringkat persekutuan pada awal pembentukan kerajaan perpaduan selepas pilihan raya umum ke-15 November tahun lalu. Walaupun belum ada kerjasama secara terperinci ataupun hubungan rasmi dengan UMNO Sabah, beliau menggalakkan ahli dan pemimpin warisan menghadiri program anjuran UMNO sebagai satu inisiatif memupuk perpaduan. Sebelum ini, Ketua UMNO Sabah Datuk Seri Bung Mokhtar Radin berkata pihaknya sedia berunding dengan mana-mana parti politik termasuk warisan untuk membentuk kerjasama bagi menghadapi PRN akan datang. DAP menganggap Tan Sri Muhyiddin Yassin terlupa betapa dia juga pernah mendapat manfaat daripada undi penyokong serta ahli parti berkenaan sehingga membantu ahli parlimen terbabit memenangi kerusi pagar. Setiausaha Agung DAP Anthony Loke berkata semasa bersatu bersama-sama dengan PH, mereka berkempen untuk memenangkan Muhyiddin ketika dia bertanding dalam PRU ke-14 pada 2018. Dia mungkin dah lupa kot. Dia dulu pun bersama dengan Pakatan Harapan. Dia dulu pun sudah tentu berkempen untuk DAP dan Pakatan Harapan. Begitu juga DAP juga berkempen untuk dia. Di kawasan Parlimen Pagar, kalau bukannya pengundi-pengundi ataupun penyokong-penyokong PH memberikan undi kepada beliau, tidak mungkin beliau menang semasa PRU tahun 2018, PRU ke-14, atas sokongan pengundi-pengundi Pakatan Harapan juga. Jadi mungkin beliau lupalah. Menteri Pengangkutan itu berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Muhyiddin yang menganggap janggal bagi UMNO apabila pemimpin parti itu meminta ahli mereka mengundi DAP dalam pilihan raya negeri tidak lama lagi. Bagi mengulas gesaan Ahmad, Loke hari ini menjelaskan tidak ada apa-apa yang janggal apabila ahli Parlimen Pontian itu bertindak sedemikian kerana kedua-dua parti adalah kerajaan. Itu adalah satu kenyataan yang logik. Sebab apabila kita bekerjasama, sudah tentu rakan-rakan komponen dalam satu gabungan itu akan menyokong satu sama lain. Sama juga pemimpin DAP semasa kempen pilihan raya nanti juga akan meminta penyokong-penyokong kita untuk menyokong calon Barisan Nasional, calon UMNO khususnya. Jadi itu satu kenyataan yang bagi saya logik. Memetik sumber media, SPRM dilaporkan telah memanggil anak kepada seorang bekas Perdana Menteri bagi membantu satu lagi siasatan berhubung aktiviti perniagaannya dan siasatan berlangsung selama beberapa jam. Menurut sumber, kenyataan telah dirakamkan dan saya percaya akan ada sesi lain dengannya. Media pula melaporkan individu berkenaan adalah anak kepada seorang bekas Perdana Menteri. Dia dipanggil untuk soal siasat pada pukul 10 malam di Ibu Pejabat Suruhanjaya itu di Putrajaya. Media juga memaklumkan nama lelaki itu disenaraikan dalam Panama Papers tetapi tidak dapat dipastikan jika SPRM sedang meneliti dakwaan yang dibuat dalam dokumen tersebut. Panama Papers merujuk kepada kebocoran besar sebanyak 11.5 juta dokumen yang didedahkan daripada firma guaman yang berpangkalan di Panama pada 2016.
Ia didedahkan bagaimana ahli politik, bintang sukan dan penjenayah terkemuka menyembunyikan kekayaan mereka menggunakan tempat perlindungan cukai luar pesisir. Sebelum ini, media telah melaporkan bahawa anak bekas Perdana Menteri Najib Razak yang sedang meringkuk di penjara, Muhammad Nazifuddin Muhammad Najib, adalah antara mereka yang dinamakan. Turut dinamakan ialah Fakri, anak sulung bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, serta Mizan, anak sulung bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Sebelum ini, seorang wakil Mirza melalui salah satu syarikatnya, Crescent Capital, menafikan penglibatan Mirza dalam Sego International, firma British Virgin Island yang dikaitkan dengannya. Minggu lalu, media melaporkan SPRM sedang menyiasat seorang bekas Menteri Kanan dan ahli perniagaan terkemuka bergelar Tan Sri atas dakwaan penyelewengan dana negara bernilai lebih 2.3 bilion ringgit. Agensi Berita Nasional itu yang turut memetik sumber berkata, siasatan itu adalah kesinambungan dan lanjutan daripada pendedahan dokumen-dokumen sulit oleh ICIG berhubung transaksi-transaksi yang disyaki berlaku di beberapa pusat kewangan luar pesisir. Menurut sumber, tumpuan siasatan adalah berhubung dengan pembelian dan pemilikan saham di sebuah syarikat tersenarai oleh sebuah syarikat gergasi negara yang dikatakan didalangi oleh bekas Menteri Kanan itu. Difahamkan transaksi pembelian dan pemilikan saham ini dipercayai menjadi punca kepada kemerosotan ekonomi negara serta kejatuhan mata wang ringgit pada hujung 1990-an dan telah diseleweng untuk kepentingan individu terbabit untuk diselamatkan daripada mengalami kerugian yang lebih teruk. Kebocoran kertas Pandora berlaku pada 2021 apabila sumber tanpa nama berkongsi dengan ICIJ 2.94 terabyte fail kewangan sulit berjumlah lebih daripada 11.9 juta dokumen dan rekod lain daripada 14 penyedia perkhidmatan luar pesisir yang menubuhkan dan menguruskan syarikat cengkerang dan amanah di kawasan perlindungan cukai sekitar dunia. Berikutan kebocoran itu, bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin membidas media atas apa yang didakwanya sebagai obsesi yang tidak berkesudahan. Presiden PAS Abdul Hadi Awang mengecam pihak yang meremehkan perjuangan PAS sehingga parti itu didakwa tidak mempedulikan kebajikan rakyat, termasuk berkaitan bekalan air bersih, kediaman dan barang keperluan harian. Tanpa menyebut sebarang nama, Abdul Hadi menyalahkan Anwar Ibrahim kerana menjadi punca kerajaan negeri terbabit disekat daripada menerima bantuan daripada pusat. Katanya kesukaran tersebut berlaku ketika PAS gigih berusaha menunaikan tanggungjawab sebagai kerajaan. Katanya, akan tetapi PAS menghadapi banyak sekatan oleh kerajaan pusat bermula dengan Kelantan sejak zaman Perdana Menteri sekarang menjadi Menteri Kewangan sehingga kini. Urusan kewangan yang wajib mengikut perlembagaan, perjanjian dan prinsip demokrasi tidak dihormati. Untuk rekod, Anwar mula menjadi Menteri Kewangan pada 1991 ketika dia berstatus naib Presiden UMNO. Dia menggantikan tempat yang sebelum itu diisi Daim Zainuddin. Dia kemudian menjadi Timbalan Presiden UMNO sekaligus Timbalan Perdana Menteri dan kekal menjawab tugas tersebut sehinggalah dipecat dari parti dan kerajaan pada 2 September 1998. PAS mula menguasai kerajaan Kelantan sejak 1990. Menurut Abdul Hadi, royalti petroleum kepada kerajaan Kelantan dan Terengganu dinafikan Putrajaya. Namun tidak begitu keadaannya apabila membabitkan Sabah serta Sarawak. Justru bekas Duta Khas Bertaraf Menteri itu mempersoalkan jika ketetapan tersebut berpunca daripada prinsip Islam yang dilaksanakan PAS di negeri yang ditadbirnya. Masalah yang dihadapi penduduk negeri ditadbir PAS katanya juga gagal diselesaikan ketika UMNO Barisan Nasional menjadi kerajaan sebelum ini. Apabila PAS menjadi kerajaan selepas itu, katanya parti itu berdepan dengan pelbagai sekatan dan isu birokrasi. Katanya, mereka UMNO Barisan Malaysia tidak pula melakukan sedemikian kepada Singapura ketika berada dalam Malaysia dahulu dan terkini kepada Pulau Pinang. Dia terus mengkritik Anwar selaku Menteri Kewangan kerana gagal membatalkan lesen premis perjudian di Kelantan serta menyekat penjualan arak hanya kepada orang bukan Islam seperti dilaksanakan PAS pada 1990. Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mengingatkan semua parti komponen khususnya MCA agar tidak berkecil hati dengan kerjasama yang dijalankan parti itu dengan Pakatan Harapan bagi membentuk kerajaan perpaduan ketika ini. Pengerusi Barisan Nasional itu berkata semua pihak perlu menerima realiti politik baru kini yang bekerjasama secara perkongsian bijak dalam kerajaan ketika ini. Sebaliknya, setiap parti harus menyantuni keberadaan parti-parti lain dalam kerajaan perpaduan bagi meraih dukungan ahli dan bukan ahli. Mahu mana-mana parti berkecil hati bila kita bekerjasama secara smart partnership ini. Ya? Tetapi perkukuhkanlah parti masing-masing untuk memperolehi dukungan daripada nombor satu, ahli-ahlinya. Kedua, pengundi-pengundi yang bukan ahlinya. Ketiga,
untuk memberikan impression yang positif kepada partinya, bukan adverse consequences yang berlaku disebabkan oleh perkara-perkara yang lampau. Jadi memperkukuhkan parti masing-masing untuk pengembangan daya sokongan yang lebih tersebar luas, itu lebih penting daripada melayani kekecilhatian oleh mana-mana parti politik. Dalam pada itu, Ahmad Zahid mengingatkan setiap parti komponen Barisan Nasional sama ada parti teras seperti UMNO, MCA, MIC dan Parti Bersatu Rakyat Sabah maupun parti bersekutu lain agar sentiasa memperkasakan parti masing-masing. Sekian rentasan malam di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.